hilang pula dia punya layer seni. Okey. Kemudian kita pun ambil brush tadi tu, yang ni brush tool. Okay. Brush tool sekarang ni dia, kalau dia dah attach macam ni dia sekarang dah bertindak sebagai kata apa, layer mask. Okey. Ya Allah. Okey. Lepas tu kita kena tengok bila kita nak pakai brushes ni, dia kalau dia warna putih dekat dalam foreground ni, warna putih dia akan reveal, warna hitam dia akan hide. Itu adalah yang biasa untuk layer mask. Apa tu? Saya minta 2 minutes boleh? Batuk lah. Sekejap Aman sekejap. Okey, kita sambung balik. Alright, okey dah pilih tadi. Kemudian kita ambil brush tadi tu. Okey, kalau lah foreground ni dia tak muncul putih kat atas, hitam kat bawah, tuan-tuan dan puan-puan just tekan X saja. Huruf X tu nanti dia akan ni lah toggle between these two. So sekarang ni saya tak boleh tekan X lah sebab dia dah muncul putih dan hitam tu. And then apa yang kita perlu buat lah, kita just change sajalah dekat dia tu. Okay, brush sekarang ni kita pilihlah brush yang bersesuaian. Okay, sekarang ni dia banyak brush. Klik dekat sini video kecil ni kan, nanti dia keluar lah brush mana yang kita nak guna. Biasanya untuk nak brush tu dia ni lah, dia pakai brush yang simple je lah. Okay. Hardness make sure tetap kosong. Okay, kalau hardness dia kuat sangat nanti dia akan apa tu? Dia akan ni lah, dia tak muncul langsung. Pula ni kecil sangat, size dia kena agak besar. Sekejap ya. Macam brush teri. Okay, banyak brush kita boleh kat sini ada banyak brush, so pilihlah mana brush yang agak banyak sangat ni. Okay. Let's see this one. Hardness. Okay. Kemudian okay, yang ni first we have to change dulu lah kepada multiply. Okay. Nampak. Kemudian dah siap tu, what you should do is just 10 lah, macam tu. Nak cuba hilang tadi bro saya tu. This is normal brush yang kita biasa guna lah. Ni brush dia.
brush macam brush dia pakai lah. Pulang nak pakai brush mana. Okay. This one is eraser. Itulah, kaya apa brush dia keluar. Kemudian just paint je dekat kawasan yang kita nak dah lah. Let's say lah kita nak sekarang ni dekat bibir saja kan. So just paint saja. Paint ni tak ada masalah. Paint saja. Maksudnya kita klik dan kita jangan lepaslah kawasan tu. Kita paint je. Alright. Dia akan menjadi lebih senang lah kalau kita pakai apa tu, SP Pen tu ataupun Wacom tu kan. Tapi kalau tak ada, saya sekarang pun pakai mouse je, boleh je. Tapi kalau tak ada mouse, buat susah lah untuk kita buat benda ni. Sebab Photoshop, kalau kita nak pakai guna tangan saja dengan apa tu, ini agak sukar lah. Dan kita warnakan. Warnakan siap tu. Bahagian-bahagian tepi tu kalau boleh kita kecilkan sikit lah brushes kita tu supaya dia dapat mencapai kawasan yang tepi tu. Okay, macam ni kan. So ini make sure tak ni tahu tak tertinggal. Okay, macam kita telajak pula. Tak perlu telajak tu, kita biar je dulu. Nanti saya tunjuk macam cara nak menyelesaikannya. Okey. Okey, dah siap paint tu. Kemudian kita tengok ada kawasan yang terlebih kan. Tadi tu ada kawasan tak masuk. Sebab kita tak perasan sangat. Okey. Okey, so kalau kawasan terlebih ni, kalau tadi dia putih dia muncul, so kita tekan X untuk hilangkan balik lah. So bila dia dalam keadaan hitam tu, kita just padam balik je kawasan tu. Sama juga dengan kita keluar kan. So kalau nak guna balik, just tekan putih lah untuk masukkan balik. So this one kena could be extra kena extra sikit lah untuk nak jaga dia tu kan, supaya dia agak precise. Okay. So dah siap warna lipstick tu, kita pun dah siap warna lipstick tu, kita boleh tengok lah mana lagi tempat yang belum. Kalau ada tempat yang masih belum tu, kita boleh tambah lagi lah. Macam ni saya tengok ada sedikit lagi yang tak berapa nak masuk tu. Macam ni lah. Okay, sekarang bila kita tengok dia dah macam dia dah kuat macam okay. Tapi lipstick ni dia jadi macam lipstick matte lah. Matte kat situ dia tak ada apa, orang panggil dia tak ada highlight lah. Tak ada highlight lah. Okay, so okay, so ditambah sikit kat sini. Saya rasa macam tertinggal kat bahagian ni. Masukkan sikit macam ni. Keluar. Perempuan dan perempuan yang bukan perempuan lah, perempuan yang dah biasa pakai lipstick tu mungkin tahulah macam mana nak melukiskan ni dengan precise. Sebab dah biasa buat. Terutama sekali yang lukis pakai pensel tu kan, tu mungkin lagi cekap lah. Okey, dah siap tu. Okey, dia matte lah. Matte tu bukan tak okey juga, tapi tak berapa nak berkilat dah, tak cantik sebab dia tak berkilat. Bila kita tengok daripada jauh, dia macam tu lah, dia macam fake sikit. Dia macam fake, tak cantik lah.
nak banding dengan color asal tadi dia kilat kan. This one is quite fake. Matte lah, fake dia yang matte. Okay, cara untuk mendapatkan balik highlight tadi tu, ni ada highlight kat bawah ni kalau kita perasan, dia kilat ni kan. Bila kita letak warna merah dia dah hilang kilat tu. Cara untuk mendapatkan ni balik, you just double click dekat hujung macam ni. Double click. Jadi ni kelas satu layer macam ni. Okay, layer ni kita gunakan underlying layer, this one. Yang ni yang kacau yang atas ni. All listing pun jangan ni lah, jangan diubah. Kita tengok layer bawah ni je, underlying layer. Okay. Layer tu, satu layer tu untuk shadow, satu layer tu untuk highlight. Jadi kita jadi layer tu kita andakkan dia ke tepi sikit untuk munculkan balik dia punya highlight tu. Okay, macam ni. Jadi keluar balik highlight tu. Tapi too much. Kita tak nak berkilat sangat macam ni kan. Kita nak sikit je. Jadi apa yang kita perlu buat, kita tekan alternate untuk pisahkan dia punya highlight tu supaya dia lebih natural. Okay, macam ni. Satu kat hujung, satu kat sini. Kemudian kita boleh ubahlah dia punya ni. Okay. Macam tu. Supaya dia colour dia tu nampak lebih natural lah. Okay. Done. Okay. Itu sahaja. So bila kita tengok warna lipstick dia tu nampak lebih macam quite logic lah. Macam gitu. Dapat tangkap tak? Ke tak lepas? Dapat ikut ke ada terlepas sedih along the way tu? Puan yang Pak Maskin tu lewat semula tak boleh, tak ada masalah. Tunjuk balik ya. Ni kan, tadi kita dah mewarnakan dia macam tu. Okay, saya start balik daripada mula. Saya delete layer ni. Layer tu. Okay, this is real colour of the lips. Itu warna pink. Okay. Kemudian kita nak buat tadi warna yang merah terang tu kan. Jadi, what should you do is first kita klik yang macam lambang nombor 4 daripada dustbin tu. Jadi kita klik biasa je, jangan right click, just klik saja. Dia akan keluar yang ni lah. Beberapa pilihan ni. Okey. Kita pilih yang di atas tadi. Nama dia solid color. Klik solid color tu. Dia akan keluar color picker. So kita pun pilihlah warna lipstick kita yang kita suka. Let's say lah kita nak pakai tu warna merah. Contoh kan. Dan bolehlah pilih warna merah. Tuh Saya ambil warna merah dan saya pilih OK. Kemudian sekarang ni dia tak nampak apa-apa sebab dia orang kata apa? Dia solid kan. So kalau kita nak menampakkan ini sebagai apa, first thing first kita tukar mode blending ni jadi multiply. Okay. So kita dapat gambaran sikit lah. Okay, warna merah macam ni kat mulut kan. Tapi kalau kita nak edit dalam keadaan macam ni agak menakutkan jugalah. Macam neraka kan. Merah menyala. Jadi apa yang kita buat adalah kita nak tutup layer ni dululah. So kita klik layer mask thumbnail ni. Klik layer mask. Itu. Kemudian kita tekan Ctrl I ataupun Command I. So saya tekan Ctrl I. Bila tekan Ctrl I, layer merah tadi tu ada, dia di bawah layer mask tadi. Tapi dia tak muncul lah selagi kita tak paint dia keluar. Selagi kita tak mask dia keluar lah. Macam tadi tu kalau kita pakai, kalau kita mask dia keluar baru dia muncul lah. Sekarang ni dia hitam. Bila dia hitam macam sekarang ni,
dia tak keluar apa-apa lah. Dia kena warna putih baru dia muncul. Okay, itu konsep masking lah. Sebab ada lesson tu masking, so saya tunjuk sikit lah nak guna cara masking kan. Okay. So ini kawasan yang kita nak pin tadi. Saya nak onkan video ni. Okay. Warna merah ni. Tadi kita dah pilih warna merah, tak ada masalah. And then kita tekan brush ni. Okay. Brush tu. Tekan brush tu kemudian make sure color ni, color yang hitam putih ni, dia hitam ni, putih ni berada di atas, hitam tu mesti berada di bawah. Kalau tak jadi macam tu dekat tuan-tuan dan puan-puan punya Photoshop, just tekan X, huruf X tu, yang pangkah tu kan, tekan yang itu, satu tu dia tekan X, nanti dia akan keluar. Kalau dia tak keluar, dia akan keluar lah biasanya, sebab itu je yang bagi komen kepada brush. Okay. Kemudian dah siap tu, kita terus pen lah. Kita boleh besarkan brush ni dengan tekan apa tu, yang dalam kurungan tu, dalam kurungan, tutup kurungan dengan besar kurungan tu. Itu cara untuk apa tu, mengecilkan dan membesarkan tools lah. Jadi kita pempin. Kalau kita rasa tangan kita tu tak berapa cepat untuk mewarnakan lipstick dan sebagainya, kita boleh kurangkan flow ni supaya kita tak terlajak. Kurangkanlah flow kalau kita tak biasa menggunakannya. Puan? Ya? Sorry Puan, boleh ulang balik tak sebelum yang kita colourkan bibir dia ni? Boleh? Step sebelum tu. Okey, boleh? Tak ada masalah. Saya ulang balik lah ya. Okay. Kat sini kan? Saya balik. Okey, kat sini tadi yang balik tu. Okey. So, kita nak letak warna merah tadi tu kan? So, first thing first, kita tekan ni dulu. Okay, yang ini. Create new fill or adjustment layer ni. Okay, and then click solid color. Okay, kemudian ambil warna yang kita berkenan, let's say red. Click okay. Right, and then klik dekat layer mask thumbnail ni. Okay, sebelum tu kita boleh tukar dululah kepada multiply. Sebab kita nak, sekarang ni dia macam ni tau, dia apa tu, dia merah, kita tak nampak gambar kita tadi yang kita nak edit tu. That's why saya suka tu, kalau kita letak multiply senang tengok sikit. Macam tu. Kita letak multiply. Dah selesai tu, kita pergi dekat tadi layer mask thumbnail tu, kita klik kat situ. Kita tekan Ctrl I ataupun Command I. Okay. Untuk dia hide yang warna merah tadi tu. Okay. Kalau kita nak guna merah tadi tu dekat, sebab kita nak guna merah tu dekat mulut je, tak guna kat pipi, dekat semua bahagian. Kita nak pakai dekat mulut je. Jadi kita memerlukannya di satu tempat saja, sebab tu kita pakai mask ni. Nama pun mask kan, dia cover sebahagian kawasan macam tu. Dia mask dah dia tutup macam tu. Okey. Lepas dah siap tu, kita pun tekanlah brush kita. Okey, brush tu. Ambillah brush yang mana-mana yang kita rasa bersesuaian untuk digunakan untuk warnakan bibir. Tak ada masalah. Okey, mode dia pastikan normal. Opacity dia 100%. Jangan opacity dia sikit. Kalau opacity sikit tak keluar warna tu. Flow ni terpulang kepada kepakaran tangan anda semua. Kalau dah terbiasa menggunakan Photoshop, flow tu boleh tinggi lah. Maksudnya dia dah biasa ni kan. Tapi kalau dia new baru menggunakan Photoshop dan tak mahir lagi, boleh pakai flow tu rendah sikit sebab takut takut kita terlajak.
Tapi tak ada masalah, kalau terlajak pun kita masih boleh padam. Okay? So, saya biasanya akan kekalkan 100 lah kat situ. Opacity pun saya biarkan 100 juga. Okey, kemudian warnakan bibir tu. Warnakan dulu bahagian dalam dulu lah supaya tenang sikit kan dalam. Kemudian dah warna tu bahagian tepi kalau boleh kita kecilkan sikit brush kita tu sebab kita nak bagi dia nampak sharp dekat tepi-tepi ni. Kalau kita perasan kalau kita buat kalau kita buat model kan dia pakai lipstick apa semua nampak macam cantik je kat mulut tu tak terkeluar. Sometimes dia buat teknik ni lah dekat Photoshop. Dia warna balik lipstick tu sebab tu dia nampak cantik kan. Kalau kita makeup pun sometimes okay, sometimes tu kadang-kadang tak apa nak kena juga kan. So lagi better pakai Photoshop lah kalau kita nak untuk buat kosmetik punya advertisement ke apa kan, dia lebih precise lah. Okay, so just paint saja dekat kawasan yang ni. Saya rasa kita lebih keluar mulut tu. Okay, kemudian paint saja. Susah nampak terkeluar merata. Ui, susah tu. Okay. Dia kurang macam tu lah ya. Okay. Kalau katalah terkeluar, let's say terkeluar macam tu kan, tak ada masalah kalau terkeluar pun. Kita tukar je putih tu ke hitam by clicking X, huruf X tu dan kita padam lah. Okay. Itu saja lah fungsi mask, dia sangat mudah lah untuk digunakan. Okay. So bila kita nak sambung pen tu, just tekan X balik, dia keluar putih, and then we can continue painting. Teknik ni juga boleh digunakan untuk tukar warna baju, tukar warna apa lagi ya, tukar macam-macam warna lah. Kita nak tukar apa saja boleh. Let's say kan kita nak tukar warna atau item pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau lipstick ni dia lipstick lah sebab dia ada highlight kan, nak kena consider benda tu lah. Dan kita paint balik. Kan sebab dah lepas keluar daripada mulut dan sebenarnya kita paint ni tak perasan. Okay. Nak sikit. Lah. Kerja-kerja gini memang mengambil sedikit masa lah sebenarnya. Siapa yang minat kepada editing tu boleh lah. Kan, tapi kalau kita yang jenis ni tak ni lah, memang mengambil masa sikit lah untuk buat editing. Okay. Nanti keluar kat lagi kan. So kita boleh padam lah.
Okey, sini dah quite okey kot. Okey. Kalau tak berapa nak bersih nanti sebenarnya boleh ditambah nantilah, boleh juga nanti pun tambah-tambah sikit sebab layer ni dia tak dia boleh diedit kemudian. Okay, let's say kita tak puas hati ada sikit kawasan yang miss ke apa tu, boleh ditambah nantilah, tak ada masalah. Tapi just nak nampak quite perfect sikit, kita ni lah. Okay, dah siap tu. Kemudian okey lah tapi nampak matte, which is macam lipstick matte kan, dia bukan tak okey, okey juga tapi tak secantik kalau kita pakai lipstick yang itulah, dia berkilat nampak lebih, kata apa, nampak lebih muda lah kalau kita pakai lipstick yang berkilat tu. Okay, nak compare dengan ni yang kita color, ni yang warna asal. Kalau yang asal tu kita tengok dia ada berkilat-kilat lah kat situ kan, hasil kena lighting tadi. So bila kita tambah ni dah hilang lighting tu. So apa yang perlu kita buat untuk mengembalikan lighting tu adalah just double click dekat hujung sekali ni. Dekat sini lah, dekat layer fill, dekat color fill satu ni. Kita klik je dekat, kalau kita klik sini dekat perkataan nanti dia keluar ni je, dia macam let's say lah kita klik kat sini kan, dia macam keluar ni je lah untuk tukar apa tu, dia punya nama. Tapi kalau kita klik di hujung ni, ada keluar yang ni layer style. So untuk layer style ni kita nak mengembalikan balik dia punya highlight di bibir. Sekarang ni ada highlight tapi tenggelam kerana warna merah yang kita pin ni. Okay. So pertama sekali kita tengoklah underlying layer kita tu ada dua kat situ. Pertama dia ada layer untuk shadow, kedua layer untuk highlight. This one is shadow lah kat sini. Yang ni highlight. So, kita kena tolak cursor yang ini, hujung ni, sampailah dia keluar balik highlight tu. Tolak ke kiri. Saya tolak ni, dia muncul lah tapi terang sangat. Highlight dia tu macam menakutkan pula kan. Okay. So, jadi benda yang kita perlu buat adalah kita kena pecahkan dia punya cursor tu. Nak pecahkan cursor tu kita kena tekan alternate. Okay. Untuk pisahkan dia lah. Macam ni. Okay, so satu tu kita tolak ke bahagian hujung. Terpulang lah nak hujung mula, saya tolak ke hujung. Dan satu lagi ni kita ni lah, kita tarik supaya dia muncul balik highlight tu. Kita kena buat mengikut, sebenarnya Photoshop dia banyak mengikut cita rasa kita lah sebenarnya. Ikut cita rasa kita mana yang macam sedap di mata kita tu lah. Let's say for me at this point I look quite okay lah macam tu. Saya tekan okay lah. So nampaklah sikit highlight dia gitu. So kalau kita perasan, kalau kita ambil gambar tu lipstick kita pakai tak okey ke, kita tak ada pensel lipstick ke, kita pakai lipstick bersemeh ke, tak kena semua bahagian ke, semua tu dapat diselesaikan dengan mewarnakan balik di dalam Photoshop. Okey. Okey. Lagi satu, katalah kita dah warna merah ni. Kemudian kita, let's say tadi macam saya bagi tahu tadi, ada saudara mara ke, ada kawan-kawan ke yang buat perniagaan jual kosmetik kan. Kemudian dia ada banyak range lipstick. Satu warna merah, satu warna hijau, macam-macam warna kan. Kuning ke, macam-macam lipstick, orange, macam-macam colour sekarang kan. So katalah dia nak pakai gambar tadi sama, gambar model sama tapi warna ni dia berlainan. So kita tak perlu nak tukar-tukar banyak-banyak kali gambar tu ataupun nak kena pakai banyak-banyak kali model lain. Maksudnya satu warna merah, kemudian nak kena padam warna merah tu, nak kena pakai warna lain pula. Tak perlu. Kita just tukar kat sini je.
Ini tadi merah kan, so let's say kita dah save tadi warna merah, kemudian kita tukarlah warna lain pula. Okey, sekarang nak tukar warna apa? Pink kan misalnya, boleh tukar pink, purple, whatever colour kita boleh tukar. So itu adalah best ni lah pakai apa tu, pakai guna benda bawang. Dia tak macam disruptif lah, kita boleh buat editing di sini dan boleh guna untuk banyak benda. Kuning tu buat apa juga, orange, whatever colour lah yang kita berkenan. Alright. Dapat ni tak? Dapat kalau bibir lelaki warna normal apa? Dia tukar warna hitam, betul. Dia nak tukar warna boleh ke? Boleh. Oh, warna. Sebab saya tak baca kejap ya, saya baca dulu. Warna nampak masking tu, okey saya dah buat. Nak tukar warna boleh ke? Yes, terima kasih Mak Rizwan. Dia dah bagi tahu boleh tukar warna anytime. Kalau bibir lelaki warna normal apa ya? Shortcut switch warna hitam putih kat toolbar tu macam mana? X. Okay, huruf X saja. Warna warna bibir lelaki warna normal apa ya? Warna bibir lelaki warna ni kot kejap ya. Ni Mak Rizal dah bagi kod F1C6C C6CF ni. Warna apa tu? F16 sekejap ya, saya tengok sekejap. Tak tahu dah. Nampak macam murmur gelap-gelap gitu. Macam tidaklah terang sangat ni kan. Nak warna ni? Boleh adjust kat situ. Nak warna ni pun boleh, warna macam warna apa lelaki. Tapi ada je lelaki yang bibir yang warna macam ni kan. Warna quite natural red gitu kan. Point is nampak segar gitu. Kita boleh guna whatever colour lah yang kita berkenan. Alright. So bolehlah tambah, let's say lah kita dapat gambar kan, kemudian yelah kita tak sempat nak make up, kemudian orang nak ambil gambar kan, jadinya cara beginilah untuk kita membetulkan balik. Sebab sometimes ada hari-hari yang kita nampak cantik betul tak, tapi hari tu tak adalah pula photoshoot. So di hari kita yang hodoh tu orang nak shoot. Jadi kita, this is the way kita betulkan balik lah rupa sebenarnya kita yang elok tu kan. InsyaAllah lah. Okay. This technique also apply untuk kalau kita nak letak eyeshadow pun boleh, blusher, whatever it is lah. Let's say lah kita nak tambah blusher, apa tu? Benda apa ni? Benda apa dia panggil ni? Eyeshadow. Pun sama, kita guna teknik yang sama tadi. Kita tekan solid color. Let's say lah eyeshadow kita tu, let's say lah warna, saya pun tak penting sangat. Saya contohlah warna orange kan. Eyeshadow, contohlah warna orange. Okay. Jadi kita klik OK. Dan sama je tekniknya. Kita tekan Ctrl I. Kemudian pakai balik brush tadi tu. Sama juga white, origin, light, height. And then kita just spin dekat mata tu balik. Ini tak nampak langsung sebab kita tak tekan multiply. So you just click multiply lah. Macam tu contohlah kan eyeshadow. Kalau dia terlampau keras macam tu, kita boleh kurangkan dia punya flow ataupun hardness, kecilkan size dia tu, and hardness dia tu kita boleh ini sikit lah. Kenapa balik kenapa jadi macam ni?
Okay. Alright. So, dah siap ke let's say? Ada ke? Contohlah saya pun tak ni sangat. Contohlah kita warnakan begini. Kan. Kemudian kalau kita nak kalau macam itu kan. Okay. So let's say lah kita ada bahagian tu yang terlebih tadi kita tak nak, just kita padam balik lah. Macam kita padamkan. Okay, kalau kita rasa macam nak padam tapi nak nampak natural lah, tak nak padam keras macam tu, just tekan slow lah. Slow, kita kurangkan sikit slow, so bila dia padam tu dia agak slow lah padam macam tu. So nampak quite nampak logik sikit lah macam kita pakai brush. Macam tu. Okay. Then untuk masukkan balik just ni lah. Okay. Untuk mengilatkan balik eyeshadow ni seperti biasa, sebagaimana teknik yang tadi juga, kita just double click kat situ. Kemudian kita highlightkan lah. Dia sekarang ni dia highlight dia macam itu kan. So kita alternate. So dia nampak highlight lah. Dia highlight dia tak banyak sangat sebab dia mata kita je kan. So just a few highlights pun quite nampak natural lah sikit. Gitu. Then once done, kemudian kita klik OK. Okay. Ada kawasan yang lebih ke apa nak padam tu, kita dipadam kemudian lah. Gitu. Nampaklah macam konon-konon pakai eyeshadow. Walaupun sebenarnya kita membuatnya cuma di Photoshop. Right. Tapi kalau kita tengok kesannya yang terjadi kepada kesan yang terjadi tu sebenarnya quite impressive juga. Dia macam nampak betul-betul kita make up menggunakan barang tu, sebab dia nampak lebih bersih lah daripada kita make up biasa. Ya. Dekat untuk brush, betul. Terima kasih Liana Nora. Okay. Macam mana nak lembutkan warna? Boleh, tak ada masalah. Katakan nak lembutkan warna, ada dua cara lah. Pertama, kita boleh pilih warna yang, contohlah orange tak nak kan, kita boleh pilih warna yang dalam range yang berkaitan ni lah. Itu satu cara. Kalau kita nak je warna orange tapi nak lembut, you just tekan opacity, turunkan sikit. Macam tu. Kurangkan sikit. Ni. Sekarang orange kan. So, gitu lah. Ni pun sama juga dengan tadi, kita boleh pilih whatever colour yang kita rasa bersesuaian lah. Jadi warna orange adalah warna yang agak ekstrim kan. Jadi kita boleh pilih lah warna yang lebih lembut, lebih sesuai untuk wanita-wanita Asia menggunakannya lah. Biru. So
Again, it is based on cita rasa lah. Tapi whatever it is, kena gambar tu kena sharp dulu. Sharp, terang, ada lighting semua, baru kita boleh edit dengan bercemerlang dalam Photoshop. Letak dia quite hard sikit lah untuk kita editing sebab dia tak berapa nak nampak sangat pesan itu. Okay, so you go back tadi pada warna orange lah. Nak tengok sikit. Okay, fine. Then kalau terlampau terang dan menyakitkan mata, dia kat sini lah. That's it. So bila dah siap tu, gitulah hasilnya. Sebelah pula tu kan. Nak ni add on lagi sebelah. Okay, kalau mata macam ni dia ada lagi sebelah tu, kita tak perlulah create layer lain sebab dia dua layer yang sama. Kita just add on sajalah warna orange lagi sebelah sini. Dan kita tambah tu je lah brush kita tu. Macam tu. Extend je. Sebab dia dah siap-siap dah ada highlight semua tu sebab dia daripada layer yang sama. So kawasan saja berlainan kan. Just paint sajalah. Lebih cepat, lebih cantik dan senang. Tak payah kita nak make up warrior kan. Okay. Dan okay. Tanpa memerlukan makeup artist. Okay. Of course kita nak makeup juga sebenarnya kalau dekat studio tu kan. Tapi kalau tiba-tibalah kita di shoot gambar tapi tak ada proper punya makeup, kita boleh guna cara ni lah. Okay. Puan nak tanya Puan. Ya? Yang kita tekan multiply tu kan, dia akan menampakkan kita punya pilihan colour tu nampak lebih original Multiply? Yang kita kena tekan multiply tu. Oh, multiply ni dia, let's say lah kita tak pakai multiply, kita pakai benda lain kan. Dia benda lain tu kalau kita pakai normal, let's say normal macam ni kan, dia tak nampak dekat situ, dekat bibir lah senang sikit. Okay, let's say lah yang ni. Alright, let's say lah yang ni kan kita nak pakai sekarang ni multiply, sekejap saya tukar warna lain. Warna ni kuat. Okay, katalah kita sekarang kita pakai multiply. Okay, multiply ni untuk dia this option untuk dia menggelapkan tau. Kalau kita tak pakai multiply, kita pakai normal je. Dia macam itulah. So dia okay. Cantik. Tapi ada banyak option je ni. Kita boleh pilih lah nak yang mana kan. Dia ada darken, multiply, color burn, lighten kan. So as far as saya tengok yang cantik tu multiply lah. Okay, faham. Yang lain tu boleh juga nak cuba tapi tak berapa tak nampak original. Tak berapa cemerlang. Contour. Okay, faham. So I just multiply lah, nampak quite normal sikit. Macam tu. So sama juga nak pakai apa tu? Betul? Ni pun boleh lah. Apa tu jenis apa ni? Blusher. Pun sama juga, boleh digunakan juga dengan cara yang sama. So tiba-tiba bila dah make up tu kita rasa macam pelik sangat pula, tutup dulu lah macam tu. Dan kembali ke normal lah. Nanti bila kita dah decide nak guna, kita guna. Kalau tak nak, just tutup dulu lah macam tu. Itu cara untuk menggunakan ni lah. Menggunakan masking ni lah. Untuk meletakkan makeup di muka menggunakan masking. Okay. Sebelum saya ni saya nak tunjuk sikit tentang nak tukar warna tudung, boleh? Macam tadi juga.
let's say kita sekarang ni warna ni kan. Okay, katalah tudung saya ni warna kelabu. Katalah kita nak tukar ke warna apa tak apalah hijau contoh kan. Jadi kita sama juga. Ni pergi ke solid color. Pilih warna hijau. Hijau gelap kan contoh. Sama juga contour eye. Kemudian boleh paint warna hijau dekat tudung. Perlu dia rendah pula. Macam tu. Tapi kena tukar dengan multiply tu. Gelap sangat ni. Saya tukar warna lain sikit. Purple cantik sikit kan. Okey. Kita tukar saja warna ni. Mana tadi? Dah banyak-banyak ni agak pening tau. Kan mana satu tudung, mana satu bibir. So kita boleh double click. Let's say lah color fill ni kita klik kat perkataan tu. Kita tulis itu this one is for bibir. Okay. Tidak kita tukar. Color fill 2 ni untuk eyeshadow. Okay, color fill 3 ni untuk tudung. Dan baru kita boleh start bekerja balik lah dekat sini. Let's say kita nak warna-warna ni purple kan. So macam biasa kita just ni warnakan balik warna purple macam biasa. Sama je teknik dia. Macam gitu. Pun sama, cuma di kawasan hujung tu kena hati-hati sikit lah, kena zoom dan itu betul-betul ni lah pin supaya tak termasuk ke muka. Kalau masuk ke muka kita kena tadilah tekan apa tu nama dia X tu dan padam balik. Itulah teknik yang biasa kita gunakan lah. Ni pun sama, tudung pun sama. Kalau kita katalah kita jual tudung kan, kawan-kawan kita ada jual tudung, dia nak tukar warna tudung tu kan, ataupun tuan-tuan dan perempuan ada bisnes, ada butik sendiri ke, ataupun ada fashion house sendiri, jenama sendiri yang nak tukar. Yelah kalau nak photoshoot benda ni, kemudian tudung kan kalau macam colour, kita just guna kat Photoshop je tukar warna tudung tu. So gambar yang sama tapi warna tudung berbeza. Ini memang biasa kita gunakan untuk komersial. Untuk ni lah, untuk para peniaga bisnes kan memang guna teknik ni lah untuk menukar warna-warna baju ke tudung ke. Takkan kita nak shooting model banyak kali kan, unless jenama tu jenama yang macam yang high end punya jenama lain lah, ada banyak bajet untuk membuat marketing campaign untuk ni kan. Kalau perniagaan yang tak memerlukan ni, it's quite mengambil masa dan tenaga jugalah nak tukar tudung satu persatu. So just paint here sampai dapat kawasan tadi. Saya paint ni ya. Disebabkan dia multiply, jadi warna kelabu tu ada sedikit pengaruh lah kepada tudung tu kan. So kita kena pilih warna yang inilah agak-agak okey lah untuk dipaint tu. Yang masuk dalam kan macam tu. Okey.
Kalau keluar apa pun tak apa. Nanti daripada balik tekan X saja. Okay. Banyaknya. Masuk balik situ. Okay, so yang terkeluar-terkeluar tu macam biasa kita boleh tekan X dan betulkan balik lah. Okay, leceh nak buat tapi senang lah. Kali tu jadi kita buat, nanti kita tak payah buat dah kan. Okay, so, saya ambil brush lah yang tajam sikit. Kita nak padam. Contohlah macam tu, okay. Kemudian tu dah siap tu, sama juga dengan tadi tu, sebab bila kita paint dia akan kehilangan highlight. Let's say tudung tadi tu dia kehilangan highlight tu lah. Dia kan, actually it has highlight here kalau gambar asal tu. Tapi sekarang dia dah hilang highlight. Same thing juga. Kita double click untuk keluarkan balik highlight dia. It's all the same technique. Macam tu ha. Just alternate. Dan pulang ni kembali je highlight ni. Macam over sangat kan. This one shadow lah actually. Shadow kalau kita nak guna pun boleh. Nak alternate ni. Kesesuaian lah kan kalau nak guna gitu. Alright, so this is how nak editing lah hidung ke baju ke semua macam itulah caranya. Alright, you must rasterize for fill. Apa maksudnya? Sebab lepas Ctrl I saya tak dapat warna kuning. Itu berlaku dekat ni kan. Benda ni kan dia rasterize. Maksudnya dia suruh rasterize berapa boleh fill. Dia tak boleh rasterize. Kalau rasterize dia jadi macam satu ni dia tak attach tau. Kalau jadi macam tu just delete yang tu, delete layer tu buat yang lain lah. Sebab kalau rasterize dia jadi macam tu. Pas Ctrl I saya tak dapat warna kuning. Boleh tak lagi Hafiz? Kalau nak edit warna kuning boleh ke? Boleh. Boleh buang kening ke? Boleh buang cabut dengan dalam Photoshop lah. Cabut kening dalam Photoshop bagi dia halus. Semua itu boleh berlaku. Nak hitamkan rambut yang putih teknik sama ke? Kalau warna hitam boleh tapi dia tak boleh ambil hitam betul. Maksudnya katalah kita nak paint dia dengan warna hitam kan, kata rambut tu putih, kita nak paint hitam, kita tak boleh pakai hitam yang macam ni tau. Let's say tadi kan kita dah select point warna kan, let's say dah tudung ni. Kalau kita ambil contoh tudung kan, katalah kita nak hitam. Kalau kita pakai hitam betul, maksudnya macam ni kan, dia tak nampak langsung tau. Hitam yang betul-betul solid. Tak boleh. Dia kena ambil kawasan yang
bukan hitam. Maksudnya kelabu ke, baru dia nampak macam apa tu? Dia nampak muncul sikit lah sebab benda hitam ke whatever colour, dia akan macam mana bila kena matahari dia akan memantulkan cahaya balik apa saja warna kan. Jadi kita nampak lah dia, walaupun kita pakai baju hitam tapi kita masih nampak dia punya yang orang panggil apa tu, ni dia punya ada kawasan hitam sikit shadow, ada kawasan yang macam cerah sikit macam ni kan. Walaupun dia hitam tapi dia ada kawasan macam ni. Okay? Tapi kalau kita pilih betul-betul warna hitam macam ni, dia memang total habis lah, tak nampak langsung lah segala benda. Jadi inilah, itu pun nampak macam painting. Jadi kalau kita nak pakai daripada rambut putih ke rambut hitam, jangan pilih warna hitam. Pilih warna yang atas sikit ada hitam, kelabu sini dalam, let's say 70% black ataupun bukan 70% black, dia panggil grey 80%, grey 70% grey macam tu, baru kita dapat hitam. Okay, contoh macam ni kan, dia still nampak hitam tapi dia, kalau pemilihan tu dia tak panggil hitam lah, dia dalam kelabu. Itu caranya. Okay, still hitam kan, tapi ni bukan hitam. Kalau kita guna hitam tu memang tak jadi. Itu kan. So okay. Let's say lah kita pilih yang ni kan. Bila dah dekat hitam tu memang dia total black terus lah, tak nampak langsung dia punya sarangan detail. Dia tak ada benda yang benar-benar black di bumi ini kecuali macam apa tu dia panggil tu, ada satu kain tu kan, itu memang betul-betul hitam lah. Tapi kalau benda lain walaupun dia hitam tapi dia still bounce, dia akan reflect juga light. Jadi kita kena ambil kira juga benda tu bila kita buat editing, untuk nampakkan dia logik lah. Itu sajalah. Okay, senang lah kita boleh tukar whatever colour yang kita nak kan. So itu highlight yang saya letak itu mas, dia dah macam apa tu. So, kalau kita tak berapa berkenan dengan cara yang kita buat tadi tu, kita always can come back and alter lah benda tu. Boleh juga kalau kita tak nak letak highlight tu pun, tak ada masalah. Ni kan, no highlight still okay tapi dia jadi matte lah. Hidung asal tadi tu dia quite shiny kuat. Let's say saya tutup. The first one tu quite shiny. Okay. Dia baik puan. Delete dan buat semula je. Kalau dia restoran dia tak boleh nak ni lah. Sometimes kita terklik tu dekat dia punya apa tu dia panggil layer colour tadi tu, dia tak kita realizing. So dia akan rasterize, kita tak boleh nak ni lah sebab dia dah tak attach dah dia punya layer mask tadi tu. Okay. So 3:43 kalau ikut tu dia dia bersambung sampai ni Kita akan habiskan pada ni 4:30 sebab 4:30 dia azan asar kan, kita nak sembahyang. So saya akan sambung sikit lagi. Sangat. Tak sangat. Shadow orange kan. Okay. So this is how kita tekan kan. Tapi dia ikut jugalah kepada ada certain item. Mungkin ada item yang bersesuaian, ada item yang tidak bersesuaian. So kita kena tengok jugalah teknik kita guna tu. Kalau bersesuaian boleh pakai teknik tu. Kalau tak kita boleh menukarkannya lah.
esok tuan-tuan dan puan-puan akan belajar buat layout magazine. Layout bukan magazine lah, macam layout akan diajar nanti. Cuma hari ni saya sambung sikit je lagi untuk lesson. Yang ini clone stamp tool. Okay, clone stamp tool ni hampir sama dengan tadi paste tool, healing dengan stamp tool ni. Ini adalah benda-benda yang hampir sama lah. Okay, contoh lah gambar saya tadi. Let's say saya nak tunjuk penggunaan stamp tool tu. Seperti mana healing tadi, stamp tool pun kegunaan dia hampir sama lah. Dia pun digunakan untuk kita buang imperfection. Let's say this one kan, clone stamp tool kan. So pun sama, kita kena select kawasan yang kita nak. Okay. Let's say yang sini kita alternate dan kita padamkan. Tapi kalau kita perasan dia macam itulah kan, dia jadi tak begitu nice macam healing tool, sebab dia tak ada dia bukan stamp tool. Kita tak guna sangat untuk editing muka, tapi boleh kalau kita nak guna juga. Kita just tukar kat sini, dia punya hardness jadi kosong. Okay, hardness dia rendah, kemudian size dia tu kecil dan sikit kan. Apa boleh digunakan lah, tak ada masalah. Let's say kita nak guna juga dia untuk benda tu pun tak ada masalah lah. So tadi dia stay. Setelah kita alternate dan kita ni kan, sama je lah pesannya. Okay. Tool pun digunakan juga lah untuk video sekejap ya. Tapi dia tak se-smooth tadi lah yang kita pakai healing tool ni. Okay, dia ada kegunaan dia. Tapi untuk wajah ni memang jarang digunakan stamp tool. Tapi ada orang gunakan juga lah untuk editing benda-benda lain. So tools yang ada dalam Photoshop ni memang boleh digunakan untuk berbagai benda-benda yang ikut kesesuaian benda-benda yang kita nak gunakan tu lah. So tak semestinya tool ni kita rasa tak boleh guna, tapi orang lain mungkin rasa might find it bagus sebab dia depends on kegunaan orang tu lah. Okay, saya terlupa nak tunjuk lagi satu. Okay, dia kat sini ada filter tau. Okay, ini adalah tempat untuk, contohlah kita nak menguruskan, kalau kita mesti tengok gambar, katalah gambar yang selalu kalau saya tu yang selalu dapat pertanyaan bila dah edit tu, mereka akan minta let's say lah kat jabatan kan, kita dah ambil gambar, dia orang akan minta boleh tak boleh kurus kan. Boleh kurus, tak ada masalah. Inilah tekniknya untuk membuatkan kurus. Nama dia liquify. Bila kita klik kat situ dia kena okay. Dia akan inilah keluar kat sini. Lambat pula Alhamdulillah. Tukar pula ni. Tak apalah, saya save dulu. Let's say saya padang dia ni. Agak berat ni.
Okay. Okay, let's say kita dah siap ni kan, kemudian let's say lah kita dah nak save misalnya kan. So, saya save dulu sebab tak nak video ni sangat. Okay, save ni kita boleh save dalam bentuk macam-macam lah. Kalau kita nak sambung pekerjaan kita, kita boleh save dalam bentuk mananya Photoshop atas kali ni. Photoshop PSD, PDD, PSDT tu. Okey, itu format yang kita nak gunakan kalau kita nak sambung kerja kita di kemudian hari. Let's say kita edit hari ni kemudian tak habis, kita ada kerja lain nak buat, kita nak sambung nanti, so use PSD itu. Tapi kalau kita dah confirm okey, tak nak ubah-ubah dah dan gambar tu just match as what we want tu, just paste saja effect. Effect ada banyak jenis kat sini, so dia tak ada beza apa sangat, dia beza macam ni version. Version ini, version itu kan, version tahun 2000 macam tu lah. So dia biasa kita gunakan JPEG sajalah. Kemudian dia ada banyak lagi lah, PNG, bitmap, TIFF dan sebagainya. Most common JPEG. Okay, dengan PSD ni. Kalau kita hantar kedai pun, kalau kita bagi, katalah kita nak print, then we have a lot of format yang pelik-pelik mungkin kita tak dapat buka. So basically kat kedai pun format yang biasa kita guna cuma tu lah, JPEG tadi ataupun TIFF ke, PNG ni jarang lah digunakan unless kalau nak apa tu, bus vector ke tu dia macam benda yang kosong kat belakang tu kan, yang interlace tu tak apalah, boleh pakai PNG lah. Tapi biasanya yang lain tu memang kita guna ni je, format biasa. Biasa saya JPEG je kan. So tak ada stok lah, senang. Okay, dan then kita save. Okay, JPEG option, image option, medium, large dengan small kan, low, medium, high dengan maximum. So biasanya kita go for maximum lah. Okay, then kita tekan OK. Right. Okay, itu so bila kita buka balik pun, let's say saya buka balik tadi, so adalah tadi yang kita dah set edit tu. Okay. Okay, inilah yang dah siap edit dan kita pindah ke JPEG tadi lah. Okay. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan cara untuk menguruskan badan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan pakai filter ni. Kita pergi dekat Liquify. Okay, kemudian nanti dia akan keluar image tadi tu. Okay, pertama sekali ada orang kalau ni gambar muka sajalah. Tapi kalau gambar ada body badan orang dan kita nak kuruskan tu, ini adalah tools-toolsnya lah. Tool ni nama dia, ni tool yang ada bloated, ada yang pakai tool ni dia macam mengecikkan muka lah, contohlah macam ni kan, kita nak kecilkan sikit muka, dia setelik je lah, dia nanti dia kecilkan. Contohlah kita nak kecilkan pipi dia. Ni kecil hidung lah, senang sikit nampak kan. Nak kecil mata, contohlah mata senang sikit nampak. Kita just klik je. Contoh lah. Contoh. Tak dia jadi double line tau. Tak ya? Oh, opacity dia.
density pula. Nak ratio kenapa dia tak berapa nak nampak cantik tu kan. Tapi basically dia sekejap nak cuba find out why dia tak berapa nak clear sangat. Oh, atau dia memang macam ni. This one is concern. Saya tak sure sangat kenapa dia tak berapa nak clear sangat bila kita buat macam itu. Tapi basically kalau kita edit tu dan kita klik, dia akan jadi ni lah. Let's say lah kita kecilkan bibir ke apa kan. Semua tu boleh digunakan dengan Photoshop lah, kita kecilkan bibir macam tu lah. Tapi sekarang ni I'm not sure kenapa dia ada dua lapisan macam tu ha. Kan? Dia ada macam ada play gambar kat belakang ni. Not really sure. Dia punya tadi tu kot yang dia kata backdrop dia tu. Let me see again. Backdrop something transparent sorry image change. Okay. Tak salah. Sekejap okay, 6. Okay, sini ha. Dia punya masalah dia. Okay, let's say mata dia saya nak kecilkan kan. So, just klik lah. Tak lah macam. Dia kena, ni lah, let's say. Of this error. Itu bermakna, apa dia panggil? Komputer kita tu sometimes RAM dia agak bukan rendah. Dia tak compatible dengan Photoshop yang ni sebab dia memang berat. Memang berat. Kalau kita nak pakai, kita kena maybe upgrade sikit dia punya tu ha. Dia punya RAM tu. Kalau tu puan ni dulu, puan stop dulu. Dpify tu sebab dia berat, dia sejenis option yang agak dia Photoshop ni hampir sama dengan Premiere tu yang kita editing video tu, dia agak berat. Sebab tu kalau kita nak install ke dalam laptop kita tu has to be certain RAM, okay, certain apa tu requirement jugalah untuk kita masukkan Photoshop. Kalau tak, komputer kita boleh terbalik, dia berat. Kalau ada masalah tu, puan off dulu. Tak apa, tengok dulu nanti kan. Kalau ada masa nanti ada ni boleh buat balik. Tapi itulah cara untuk menguruskan muka, menguruskan badan. Saya tunjuk contoh sikit. Kecilkan mata senang macam tu ha. Kan? Sekecil lah cara dia sepakat benda ni. Okay, betul lah kita nak besarkan mata. Ni dia satu lagi bracket tu ni untuk besarkan mata atau nak besarkan mulut ke boleh, tak ada masalah. Just klik dan besarkan lah macam tu ha. Dia tak lah seperti tadi tu kan. Kan macam fake pula. Tapi this is what this tool can do lah. Okay. Dan ada juga tool lain macam ni, reconstruct tool misalnya kita boleh macam betulkan balik dia punya nak working. Yang ni boleh, this one dia boleh ubah balik lah, maksudnya kita boleh ubah balik kawasan. Let's say lah kita nak ajakkan sikit kita punya hidung punya line ni kan, nak kecilkan sikit, kita boleh ubah macam tu ha. It's basically macam kita nak buat
pembedahan plastik tapi tak nak betul-betul buat pembedahan plastik, just nak tukar dekat Facebook. Tak tukar dekat Facebook pula, tak tukar dekat Photoshop je. Okay. So basically banyak gambar yang kita tengok dekat internet tu dia dah melalui banyak Photoshop punya proses lah. Sebab tu kalau anak-anak kita tu, kalau kita tengok dekat Instagram ke apa tu, dia obses nak jadi cantik dan sebagainya, tapi sebenarnya tak adalah orang dalam gambar tu memang cantik. Ada yang memang cantik sebenarnya jadi, tapi kebanyakannya dia menggunakan this software lah untuk mencantikkan rupa mereka. Okay. So yang lain pun samalah, boleh menggunakan. Lepas tu ni pun tak boleh sebab saya punya laptop ni pun tak begitu power sangat. So this is things yang boleh dilakukan oleh Photoshop lah. Okay. Yang kurus tu memang cara ni lah, maksudnya let's say lah badan gemuk kan, macam ni saya nak kecilkan sikit, just kecil kan, kecil tangan kan, all this thing nampak kurus sikit. Untuk kecilkan muka. Puan Liquify ni kalau dekat saya, dekat version saya ni dia buka page lain kalau klik Liquify tu, tapi tak ada dia function macam puan buka ni. Dia ada ikut version ke? Ikut version kot. Kan. Tapi ni dia dalam tu terus. Mungkin yang ni yang latest kot kan, yang latest punya. Oh, dia buka page lain ni kalau saya pun sama ni, dia buka dekat ni juga nampak. Sama lah kot. Tapi dia punya function tu memang lain sangat, tak ada macam yang paparan puan lah. Oh. Saya klik Liquify kot, tapi dia ada macam toplet. Tak apalah, mungkin version kot. Install version baru lah. Dia kalau dia tukar tu, dia setiap kali ada Photoshop baru tu dia akan tambah sikit lah option sana dan option di sini kan. Tapi Liquify ni saya taklah rasa dia mengguna sangat. Biasanya orang terima je kalau dia gemuk pun kan. Semuanya kalau macam untuk gambar-gambar komersial macam model, artis dan sebagainya, they want to look presentable, so dia orang memang menggunakan benda tu lah. Tapi kalau kita nak guna untuk very minimal punya use, buat design, editing muka dan sebagainya, kita tak pastilah kalau nak menggunakan Liquify ni untuk kurus tu, kepedan guna-gunalah. Tapi jaranglah digunakan sebenarnya Liquify ni, unless we are working in commercial fotografi atau commercial advertising macam tu kan. Let's say macam saya dalam bidang macam saya mengajar kat sini, bidang advertising commercial lah, fashion fotografi, produk fotografi. Jadi kita memang banyak editing, dan kalau model tu basically memang kita masuk juga lah sebab nak nampak dia, sometimes dia ada apa tu nak bagi kurus, nak bagi nampak kecil untuk magazine lah, begitu. So itu adalah lah. So ada yang tak boleh nak run tu, itu memang dia berat sikit lah. Certain punya option macam ni dia tak berat. Okay. Bila dah siap guna tu, boleh tekan OK lah. Gitu. Kalau dah puas hati dah dengan apa yang kita buat tu. Okay. So kat sini ada juga macam-macam. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lagi. Nak guna lah ni pun boleh sebenarnya kita nak let's say lah kita nak ubah kat sini kan. Dekat-dekatnya tak boleh nak klik lah. Semuanya require
hardware acceleration. So saya punya software ni pun, saya punya laptop ni pun tak begitu powerful. Saya just pakai Windows ni kat sini kan. Tak berapa nak powerful sangat. Tapi kalau betul-betul powerful punya let's say kita pakai iMac tu dekat powerful kan. Dia boleh pakai lah option ni semua. Nak jauh mata kita tu nak jauh ke, nak dekat ke, nak macam mana mata kan, hidung nak macam mana, semua ada kat sini. Mulut nak macam mana. Dia boleh ni tau, dia boleh macam nak lower lips tu macam mana, semua dia boleh ubah lah. Face shape nak macam mana, dahi, semua ni boleh diubah. Tapi kena ada powerful punya ni lah. Laptop. Alright. Siap tu dia tekan OK. So actually I'm not changing anything, so saya just tekan cancel sajalah. Just how we do lah. Okay. Okay. So itu adalah constant tool. Okay. So eraser saya rasa dia tak lah ni sangat eraser ni, sebab dia basically not bukanlah satu benda yang sangat dia, let's say lah eraser tadi kan, kalau kita nak guna just let's say kita guna untuk ni, dia guna untuk padam lah macam ni kan. So just itu je lah penggunaan eraser lah, padam. Yang ini adalah clone stamp tool. Clone stamp tool ini adalah kawan tadi ni lah, kawan bucket tool. Okay, ni dia panggil, apa nama dia disebut ni? Gradient. Gradient tool. Allah lupa saya. Nama dia gradient tool. Okay, dia geng lah ni, satu geng. Dia basically digunakan untuk mewarnakan background lah rasanya. Ataupun nak buat design tapi tak nak colourful, tak nak colour tu full. Misalnya contohlah saya buat lipstick kan. Katalah sekarang ni saya nak letak warna, tapi nak letak kalau saya letak full, let's say lah saya buka satu layer, kemudian saya letak full colour. Contohnya saya letak atas sekali kan. Kemudian saya letak let's say this colour kan. Purple contohnya. Then saya put this colour, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau kita pakai gradient, let's say gradient, saya ambil gradient ni. Okay, gradient kalau kita tengok dia ada colour yang depan ni purple, colour yang bawah ni putih. So kat sini pun dia macam tu lah. Basic punya kan, dia ada banyak ni macam-macam. Tapi saya tunjuk yang basic dulu. Okay. Foreground ni dia ada foreground to background, foreground to transparent, black and white and macam-macam colour lagi. Let's say saya pilih foreground to transparent. So saya pakai warna purple ni untuk drag daripada sini ke sini. Okay. So dia macam tu lah, bawah dia akan tak ada warna sebab dia transparent, dan atas dia akan jadi warna purple lah. Sebab kita pilih warna macam tu kan. Kat sini dia ada option dia bulat macam-macam. So basically kita boleh pilih lah warna-warna apa yang kita berkenan dan kita just kalau dulu-dulu tuan-tuan dan perempuan tengok gambar IC kan, dia ada biru tu kan, yang macam ni, itu warna biru. Okay lah, macam ni kan biru tu, IC kan. Kemudian dia basically dia macam tu lah kalau dibuat secara digital kan, background belakang tu pakai gradient tool. So kalau nak buat IC sendiri, let's say lah sekarang masih diperlukan IC sekolah anak-anak kan, so boleh buat sendiri lah dekat Photoshop. Boleh cropping tadi tu, guna object cropping tu, kemudian buat satu layer yang ada gradient ni, then put gambar anak-anak, dan dah boleh dapatkan gambar IC lah. Diguna lah without having to go to the kedai. Okay, this one blur tool. This one pun tak ada ni sangat lah, dia just macam untuk bagi blur lah.
Mestilah kita nak bagi benda. Nak bagi benda apa-apa sikit kan. Just masa itu je lah. Macam ni kan. Just bagi benda. Okay. Semua tu. Dia pun tak ada benda sangat lah. Just yang tuan-tuan dan perempuan boleh explore nanti. Okay. Yang ni quite important lah. Type tool ni. Text. Okay. Kita habiskan text tool ni sebelum kita tamatkan kelas kita pada pukul 4.30. Saya tunjuk sikit. Okay. Tuan-tuan dan perempuan boleh pakai text tool ni untuk menaik berbagai-bagai perkara lah. Contohlah. Ini perempuan nak tulis apa-apa contohlah. Sama hari raya misalnya kan. So, bila kita klik dia akan keluar lah perkataan yang normal kita ni kan. So bila kita nak type just klik sajalah. Selamat hari raya misalnya. Okay, kan. So warna dia teks ni dia ikut warna yang ada kat sini lah. Dan warna yang kita nak pilih tadi tu. Kita klik. So kalau kita tak nak warna tu, what we should do is just select. Kemudian tukar warna yang kita nak. Katalah kita nak warna biru lain lah. Macam ni. Kemudian teks ni sekarang, ini dia punya jenis font dia. Regular. Ada banyak lagi lah font kat sini kan. Okay. So regular. Ada banyak juga, italic, bold, whatever option lagi. Ini ada size. Kalau kita nak size lebih besar, just select lah yang lebih besar. Macam tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, teks ni. Teks ni kan. Okay. Mana tu tak dia punya. Kalau kita tak nak dia lari sekarang ni, dia lari setiap kali saya nak klik layer ni, dia lari kan. So kalau kita tak nak dia ke mana-mana, just tekan ni lock ni, padlock ni. So dia pun tak pergi mana lah. Okay, so teks tadi tu, kalau kita rasa dia masih kecil lagi, kita boleh je drag dia, tak ada masalah. Okay, ini adalah teks punya option. Okay, size dia sekarang 72. Mana tadi teks? Okay, kan? Size dia sekarang 72. Dan sini ada banyak option lain lah. Kalau kita nak jarakkan lagi perkataan tu, just tekan ni je. Kan, sekarang ni dia 400 kat sini. So kita boleh tekan lagi lah nak sejauh mana lagi. Nak jarak daripada atas ke bawah macam mana, whatever it is, semua tu boleh dibuat di sini. Okay. Teks dia tinggi mana, semua tu boleh dibuat di sini lah. This is the option untuk teks. Okay. Kalau kita rasa tak besar, just macam biasa lah, kita Ctrl T dan kita boleh besarkan lagi. Kalau kita tak nak warna yang sama, let's say hari itu kita nak tukar warna lain, kita klik balik yang teks tadi, dan kita ni saja lah, tukar kawasan yang kita nak tukar tu aja. Macam tu kan. Let's say warna red ke pink ke. Contohnya. Okay. Boleh dilakukan lah. Seperti itu. Untuk teks, kalau saya punya komputer ni, saya ada add banyak teks lah, sebabnya saya ada download daripada internet font-font yang tertentu. Kalau perempuan dan tuan-tuan dan perempuan nak download teks tu,
boleh pergi dekat laman web ni, saya tunjuk. Nama dia Dafont. Ni. Okay, ada banyak font kat sini, kita boleh download secara percuma. Dafont.com. Dafont. Ni pun berguna untuk tuan-tuan dan perempuan kalau lah tiba-tiba kita, kalau ada daripada sini lecturer jabatan grafik kan, yang memang grafik ke design, yang memang pandai buat design, buat teks semua ni, is an advantage for them. Tapi untuk para pensyarah lain yang macam kita tak pernah belajar buat teks ni, tak reti kita, this website akan membantu kita jugalah, sebab dia ada ni, kita guna je. Macam-macam kan. Tapi ada yang kita tak boleh nak tukar dia punya ni lah. Dia punya colour semua tu. Banyak ni lah. Kita boleh select from this. Dafont.com. Alright. Okay. So, I think ada soalan tak untuk ditanyakan sebelum teks ni? Okay, sebelum saya habis tu, dia ada dua jenis kan. Satu kita melebar, satu lagi dia melentang, satu lagi melegak. Boleh pilih mana-mana yang sesuai dengan kita punya ni. Right? Let's stay last. Okay. Ni yang kita edit, nampak tak? Kita padam dulu lah. Okay. So ni teks tadi yang itulah. Okay. Okay, so kalau ada soalan boleh ditanyakan. Kalau tak, saya akan jadi 4:30 kan, tapi habis awal tu lah. Jadi kalau ada soalan, just let me know. Nanti saya akan cuba menjawab kalau ada. Lesson ni nanti saya rakam balik video, nanti saya hantar balik. Maaf, saya batuk sebab sekarang musim apa tu? Musim demam kan. Banyak keluar demam dan batuk. Jangkit. Assalamualaikum Puan Syaf. Nak tanya sikit Puan. Kalau kita nak buat animation GIF tu macam mana Yang simple animation GIF tu kalau Photoshop? Animation GIF? Ada tak konsep dia dalam? Sebab macam saya pernah buat dulu lah, tapi rasanya dah beberapa tahun yang dulu lah. Kita gunakan pose gambar yang berbeza, kemudian kita boleh GIF animatedkan image tu. GIF animate, okay. To be honest, saya tak pernah mencuba lagi sebabnya kebetulan ialah bidang saya bukan bidang animation motion tu kan. Saya bidang fotografi. Tapi tak apa, saya akan cuba dapatkan daripada kawan yang jabatan grafik. Saya tanya, nanti saya akan include dalam video. Dengan tu include dia punya lesson tu dalam video. Nanti saya tanya dia orang. Bahagian animasi, bahagian grafik, biasa dia belajar benda tu. Okay, Puan. Terima kasih. Okay, assignment yang bukan
tugasan lah yang kita perlu buat untuk kita punya kursus ni. Gambar-gambar tuan-tuan dan perempuan tadi tu, tuan-tuan dan perempuan perlu edit, kemudian masukkan ke dalam satu itu dia panggil esok akan diajar layout lah kan. Nanti masukkan gambar tu ke dalam layout tu, jadikan dia sebuah like magazine punya cover lah, macam gitu. That's the only assignment untuk kelas Photoshop. Individual assignment. Alright, if sekejap sebelum kita tamat kelas kita, boleh tak kita kena buka kamera dulu nak ambil gambar? Okay, mohon semua buka kamera dan kita akan ambil gambar dan regan. Okay, thank you. Please smile. Mana sikit. Okay. One more. Sekejap, Puan ulang semua tak dengar pusing. Okey, baik-baik. Selepas saya ambil gambar. Sekejap. Okey. Alright. Untuk assignment, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada satu keping gambar. Sendiri pun boleh, gambar orang lain pun boleh, gambar anak, gambar sesiapa saja yang berada dalam simpanan tuan-tuan dan perempuan dan mereka mengizinkan tuan-tuan dan perempuan menggunakan gambar tersebut. It's okay, satu gambar, dan kena touch up gambar tu sampai dia nampak flawless, cantik dan bersesuaian untuk digunakan untuk sebuah magazine lah. Okay? Untuk magazine. Okey, kemudian gambar tu dah set edit tu, tuan-tuan dan perempuan perlu masukkan ke dalam satu layout magazine yang esok akan diajar dengan rajuk oleh penceramah. Okey, masukkan gambar yang dah diedit tu ke dalam layout tersebut dan jadikan dia sebagai satu magazine, like magazine cover pun boleh, nak buat movie poster pun boleh. As long as we can see how you use gambar tu, tuan-tuan dan perempuan edit bagaimana dan bagaimana perempuan buat design untuk layout lah. Itu sajalah kita punya objektif untuk pembelajaran Photoshop kita untuk kursus inilah. Dapat tak tadi puan? So nak buat layout macam mana, nak buat design macam mana, itu semua kita serah kepada kreativiti tuan-tuan dan perempuan lah. Okay. So kalau tidak ada apa-apa soalan, itu saja untuk hari ini. Minta maaf jika ada salah dan silap. Pada rezeki kita nak edit gambar tu bebaskan. Nak edit gambar tu bebas kah? Maksudnya nak edit gambar tu bebas lah, tak semestinya guna teknik yang saya tunjuk tadi. Yang teknik saya tunjuk tadi tu dia berguna kalau ada masalah-masalah yang seperti yang kita test tadi tu lah, ada like pimples and everything. Tapi kalau muka memang dah cantik, tak ada masalah, dan let's say tuan-tuan dan perempuan guna gambar lelaki atau kids yang tak perlu makeup tebal, then it's okay. It depends on the image style. So itu saja untuk hari ini. Kita insyaAllah berjumpa lagi. Okay, I'm going to hentikan kita punya Google Meet ini. Kalau apa-apa just contact saya personal, okay? Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Syam. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Okay. Terima kasih Puan.